akan buat senaman sikit. Lepas itu kemudian kita akan sarapan pagi. Ini adalah ruang yang sesuai untuk buat senaman. Pusingkan badan terlebih dahulu. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Lagi sekali. Kiri, kanan. Sekarang kita pusingkan badan kita, bergolek badan. Pergi ke arah kanan. Kalau bagi sebelah saya ni, pergi ke arah kanan terlebih dahulu. Kanan, pusing, gelek, gelek, seolah-olah seperti menggelek gandut. Ya, gelek ke kanan, gelek, tukar pula, ke kiri semula, ke kiri pula, gelek, 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 dan berhenti. Sekarang tangan kedua-dua belah tangan, pusing kedua-dua belah tangan, pusing ke depan dahulu, pusing, dan sekarang ke belakang pula. Okey. Lepas ini cangkung kaki, luaskan kaki. Kita ini jatuhkan kaki sikit dan kita akan buat sebegini. Satu, 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 satu. Sampai bila dah satu, 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 dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Aduh, cukup sekadar mana yang kita boleh tahan. Dan sekarang kepala pula. Lagu sebelah saya, pusing kepala sebelah kanan. Bersedia. Pusing ke arah sebelah kanan dahulu. Ya, pusing. Melangkahkan otot-otot di kepala. Bagi masa mengantuk, masa ingin tidur sahaja, masa malas, kita pusingkan kepala. Dan ke kiri pula. Dan sekarang, setelah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang.
Lihat ya seperti mana yang saya buat. Ke depan dahulu kita melihat atas dan bawah. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dan sekarang sebelah atas ke bawah, ke belakang pula. Ke belakang dan ke bawah. Belakang. Seperti di atas juga, tetapi kita ke belakang masuk ke kepalanya. Bawah. Belakang. Bawah. Belakang. Bawah. Yang sekali, yang terakhir, belakang, bawah. Okey. Kepala sudah, kaki pun sudah. Ada lagi senaman. Senaman ini sebenarnya berbagai cara kita boleh bersenam. Sama ada di dalam rumah, ada di luar. Yang saya menunjukkan ini sikit-sikit adalah di dalam rumah. Sebenarnya ada lebih banyak lagi senaman yang kita boleh melakukan untuk menyehatkan tubuh badan kita. Jadi sekarang kita akan stretching kaki. Sekiranya di rumah anda ada sofa, ada kursi, anda boleh buat seperti berikut. Ataupun yang mana yang lain yang ada cara lain, boleh buat cara lain. Asalkan yang penting membetulkan urat-urat kaki, otot-otot di kaki. Perlahan-lahan. Jangan membuat secara laju-laju. Jangan membuat secara paksa-paksa. Tiada kepaksaan dalam bersenam. Kita tidak boleh memaksa diri untuk bersenam. Waktunya kita harus ada semangat, jati diri. Ini menyehatkan tubuh badan dan akal pikiran. Satu kanan sudah, satu kunci pula. Satu kunci, kena ke sini. Itu dia. Dengar bunyinya, bunyi tok. Oh, ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke depan. Dan ada satu senaman di mana selain daripada yang tadi saya lakukan, kita boleh buat seperti ini. Ada yang tidak perlu pakai kursi, tidak perlu bergantung pada apa-apa benda. Malahan malam ni bagi saya kena bergantung pada kursi sebab badan saya tu tak balance. Takut-takut kemungkinan saya jatuh atau sebagainya. Lihat ya. Satu, dua. Yang mana yang lain boleh melakukan lebih daripada saya, lakukan. Sebab senaman tu bagus, baik untuk kesihatan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10,
kedua-dua belah kaki ni aku akan bergoyangkan kedua-dua belah kaki ni. Lihat ya. Okey. Kita akan buat sehingga 10. Ya. Bangunlah daripada kaki sebelah kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kaki yang sebelah kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seelok-eloknya pada setiap senaman kita harus berlari atau berjogging atau berlari-lari anak. Tetapi malam ni orang ni dalam rumah ni sempit. Bagi saya tidak banyak tunjuk kepada anda semua cara untuk berlari-lari anak atau berjogging. Tapi pada bagaimanapun kita boleh buat sesuatu seperti berlari-lari anak dan berjogging. Semua ianya berbeza, tidak melibatkan gerakan yang banyak. Lihat ya, seperti yang saya lakukan, ianya seperti jogging, tetapi kita tidak bergerak. Ya, lakukan seelok-eloknya 4 atau 5 minit. Tapi malam ni ya, saya tidak berapa kuat berat badan. Saya akan lakukan kurang daripada 5 minit. Kita boleh melangkah, boleh bergerak. Jangan saya berbeza ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Okey, seperti berlari-lari anak dan berjogging, tetapi berbeza. Okey. Yang terakhir, tarik nafas, keluar nafas. Tarik nafas, keluar nafas. 1. Tarik nafas. 2. Tarik nafas. 3. Tarik nafas. 4. Yang keempat, tarik nafas. 5. Dan yang terakhir, yang kelima, tarik nafas. 6. Itu adalah supit-supit senaman untuk pagi ini. Kepada yang lain, ada macam-macam cara, berbagai cara untuk menyihatkan tubuh badan. Jadi, kita sudah selesai untuk senaman. Jom kita bersarapan pagi pula. Sarapan pagi harus tutup lampu. Kita akan ke belakang. Bawa kamera stand ni ke belakang. Ke dapur. Boleh mendengar ya, saya berasa penat sedikit.
Dah itu biasalah. Oke. Ke ruangan dapur. Oke. Kita usingkan kameranya. Nampak ada sesuatu yang memblok. Oke. Usingkan kamera. Ya, ada sesuatu benda hitam yang memblok ya. Tidak apa, saya akan buka handsetnya. Saya akan bukanya. Saya akan letak di tempat yang sesuai. Itu dia. Saya akan cari sesuatu. Itu dia. Kita akan bersalapkan padu hari ni. Bersalapkan pelantah. Di sini ada pelantah. Dan berkeping roti. Roti gadennya. Roti kosong. Roti potong gadennya. Saya akan mengambil segelas air dan beberapa sudu. Oke. Airnya. Kawan-kawan semua dah makan, dah bersarapan. Sahabat-sahabat di dalam FB. Diharapkan semua klik-klik belakang ya hari ni. Ada lampu cahaya. Ya. Lampu cahaya yang mengganggu. Di sini pun ada juga lampu cahaya. Tidak apalah. Yang penting dapat lihat sekejap muka saya. Muka saya yang tak berapa handsome ni. Saya sudah pun mengambil segelas air. Tadi saya membawa gelas tetapi tidak mengisi air ke dalam gelas. Okey. Kita buka roti untuk bersarapan roti hari ini pagi. Alamak. Ianya dibuka dengan ketat sekali. Agak-agak boleh dibuka je. Agak-agak boleh dibuka. Okey, berjaya untuk dibuka roti gadunya. Sekarang kita akan menaburkan apa dipanggilnya pelantah ke atas roti gadunya. Selamat makan semua ya kawan-kawan, sahabat-sahabat.
via FB. Untuk makluman kepada siapa yang baru nonton live, saya baru tadi buat sengaman sikit. Sengamannya tak seberapa, tapi sesiapa yang melihat tu boleh buat sendiri di rumah atau di mana-mana. Orang kata bagus untuk menyehatkan badan. Sekurang-kurangnya sengamannya seelok-eloknya dilakukan seelok-eloknya dalam 10 atau 20 minit tiap-tiap hari, tiap pagi atau petang, untuk menyehatkan tubuh badan. Keluarkan peluh sikit, keluarkan keringat. Kalau kita tidak exercise, tidak bersenam, macam-macam penyakit kita boleh dapat. Ada pula yang kata kalau ada juga yang bersenam pun ada penyakit dan sebagainya. Itu semua adalah penyakit-penyakit itu semua datangnya daripada Tuhan. Kita sebagai manusia kena bersabar, kena ikhtiar penyakit kita. Kerana segelintir daripada penyakit-penyakit kita itu adalah untuk membuang dosa-dosa kita di badan, membuang dosa-dosa kita, menyendarkan kita. Apabila sakit, kita dapat rasa kesakitan itu bagaimana. Supaya esok-esok kita akan mengingatkan diri kita, mengingatkan diri orang lain mengenai kesihatan, pentingnya kesihatan. Kesihatan itu penting. Dalam penyakit ni, jangan kita asyik memikirkan sebelah pihak. Ada yang fikir sakit demikian pergi ke doktor sahaja. Ada pula yang memikir sakit demikian pergi ke perubatan tradisional sahaja, tak perlu pergi doktor. Sebabnya itu dan ini itu. Saya ingin bagi tahu di sini, penyakit-penyakit ini semua sepatutnya kita harus peka. Kita harus tidak membalak sebelah. Sepatutnya harus dibuat seperti 50%, 50%. 50% perubatan doktor, 50% perubatan tradisional. Sebab apa, zaman sekarang masih ada lagi orang main membom, main orang kata ilmu sesat, ilmu hitam, ilmu apa untuk menghentang orang lain. Kalau ada iri hati, sakit hati, mata merah, mereka akan guna ilmu hitam, ilmu sihir dan sebagainya untuk buat kepada orang lain. Dalam bab-bab macam tu, kalau pergi ke doktor, tidak ada ubatnya. Pergi ke doktor hebat mana-mana sekalipun di dalam dunia ni, kalau tidak ikhtiar secara tradisional, anda tidak akan dapat penyawanya. Itu bab jika kena bom, kena sihir, kena buat oleh orang-orang yang tak berwajib. Manakala pula bagi bab kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit kronik, jawapannya adalah doktor. Waktu doktor saja ada rawatannya. Kencing manis, darah tinggi, tiap-tiap bulan pergi cek doktor. Buat teman janji doktor tiap-tiap bulan, kita akan dapat tahu penyakit kita makin teruk ke, penyakit kita stabil, penyakit kita masih okey dan sebagainya. Macam bagi saya ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Tiap-tiap bulan saya akan pergi ke klinik berdekatan di sini, klinik Serda Tenggara 2 di sini, dekat dengan rumah saya. Tiap-tiap bulan untuk bertemu janji jumpa doktor. Ianya penting sebab kita penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit yang berbahaya juga. Jadi perlu jumpa doktor, perlu dengar nasihat doktor, perlu jaga pemakanan dan minuman dan sebagainya. Selain itu juga bagi tradisional, jika penyakit kencing manis ni sebagai contohnya, kita boleh minum air ketum. Air ketum memang bagus, sesuai untuk kencing manis. Ia akan menurunkan gula di dalam badan, menurunkan kencing manis di dalam badan. Air ketum dan beberapa ubat tradisional lain
Jadi kita boleh katakan biarlah kita seimbang. Doktor juga, tradisional juga. Jangan hanya sebelah pihak saja. Kalau merasa sakit, tiba-tiba menganggap bayi ini mesti orang bom dan sebagainya. Walhal penyakit kita itu adalah penyakit kesihatan. Tak ada kena-mengena dengan orang bom dan sebagainya. Kita kena ikhtiar dengan cara yang betul. Sekarang saya akan bersarapan pagi. Dah sediakan roti. Dalam 3 keping roti. Dan saya akan mula untuk bersarapan. Jom sarapan sama-sama. Selalunya pagi-pagi ini saya akan keluar pergi ke kedai, beli nasi lemak ke, mie goreng ke, mihun ke. Tapi hari ini saya ambil keputusan untuk sarapan pagi makan roti gardenia sahaja. Di letaknya planta di dalam roti. Hai semua yang baru nonton live. Oh ya, saya lupa untuk beritahu kepada anda yang kebetulan buka live video saya tengah separuh jalan live. Nak melihat penuh video ini, anda boleh tunggu sehingga video ini habis dan kemudian anda boleh tonton video ini secara penuh. Ataupun anda boleh pergi ke YouTube channel saya, Aljan Ali bin Aljan Ali. Di YouTube channel saya, subscribe YouTube channel saya. Kemudian anda boleh menonton video yang sama ini juga, secara penuhnya. Jadi kalau awak semua miss out ke, awak semua macam baru buka, alamak, saya dah baru jalan bercakap dan sebagainya. Boleh buka YouTube, pergi ke YouTube channel saya, Aljan Ali bin Aljan Ali. Jangan lupa subscribe, so kawan-kawan semua subscribe. So member-member semua subscribe YouTube channel saya. Dan tunggulah video-video yang terbaru daripada saya. Dalam Facebook ni pun juga sama. Di dalam post saya, anda boleh tengok video ni dari mula sampai akhir. Kalau yang terlepas peluang. Kalau misalnya di dalam Facebook dah ada saya punya account, yang mana di YouTube, subscribe ke YouTube channel saya. Hai semua yang baru nonton live video saya. Dah sarapan ke belum? Saya tengah bersarapan ni. Sebelum sarapan tadi saya ada lakukan senaman sikit. Senaman ringan sahaja. Kepada yang terlepas peluang untuk menonton video saya, sila tunggu video ni sampai habis.
kemudian anda boleh layan videonya sampai habis, ataupun anda boleh pergi ke YouTube channel saya, Arjan Ali bin Farjan Ali. Subscribe YouTube channel saya dan layan video saya sampai lembam mata. Ya, saya bersarapan roti dengan pelantah untuk sarapan pagi hari ini. Okey, ini roti yang terakhir. Saya ada buat 3 roti lagi. 3 keping roti, ini yang terakhir untuk saya habiskan. Ada yang lihat muka saya macam cam aja ya. Macam pernah jumpa di luar, macam pernah ternampak saya di luar. Biasalah, dunia ni kecil sangat baru tu. Pergi mana-mana pun tetap akan jumpa juga. Kita tak boleh lari. Ada pula yang kenal saya sebab saya sekarang sedang syok dengan seorang artis yang sedang meningkat naik, iaitu Ukasa Senros. Ialah awet saya lah tu. Memang betul sekarang dia sedang berkapal dengan Kamal Adli. Saya pun nak lebut peluang juga. Mana tahu saya jodoh dengan Ukasa Senros. Kita boleh berkahwin, saya akan jemput anda orang semua. Manakala yang lain tu yang sakit hati, saya faham ada juga segelintir lebih people ni penyakit PHB ni tak banyak tengok Melayu lain kenal.
Tak boleh nak tengok orang lain senang. Saya dengan ukasa Senros nak bahagia, dia orang sakit hati, mata merah. Kononnya macam-macam lah diperkatakan. Kononnya awak tahu tak, Kamal Adli tu banyak duit. Dia boleh berkahwin dengan Syah sebab dia banyak duit. Awak tu duit kepuk-kepuk. Aduh, apa lah pasal nak sebut pasal harta kekayaan. Pasal nak berkahwin dengan anak orang. Harta kekayaan tu kadang-kadang tak boleh nak menjamin masa depan. Yang boleh menjamin masa depan adalah bahagia kedua-dua belah pihak. Si suami dan si isteri. Lelaki dan perempuan. Duit bukan segala-galanya. Manakala kalau kita hilang nyawa, adakah nyawa boleh dikembalikan dengan duit? Cuba jawab soalan saya. Adakah nyawa boleh dikembalikan dengan duit? Semestinya tidak. Jika nyawa boleh dikembalikan dengan duit, orang-orang yang tersayang, yang kita semua sayang, boleh kembali balik semula kepada kita. Hanya menggunakan duit. Jadi di sini saya boleh cakap, duit bukan segala-galanya. Janganlah disebabkan ukasa Senros tu artis, orang yang nak ukasa pun artis juga. Boleh nak cakap pasal duit, orang kepuk-kepuk lah, orang banyak duit, tak ada duit. Itu bukan sebahagian daripada kehidupan. Saya paling pantang sekali orang yang melihat darjat, melihat keturunan, melihat kekayaan. Manakala bab lain tidak melihat. Zaman sekarang masih ada lagi perangai segelintir orang ni yang melihat pada harta, kaya, pangkat, warna kulit. Apa nak jadi? Tidak ada akal dan fikiran. Selalunya kita kalau melihat binatang, kita boleh cakap binatang bodoh, tiada akal dan fikiran, perangai macam babi. Sedangkan babi sendiri pun lebih cerdik daripada kita manusia. Kalau nak lakukan betul-betul segelintir daripada kita manusia. Walhal babi itu haiwan yang paling terhina sekali. Terutama bagi kita umat Islam, haram untuk menyentuh babi, haram untuk makan babi. Itu binatang yang kita ni manusia ada akal dan fikiran. Dibaginya Tuhan kepada kita akal dan fikiran untuk kita berfikir. Kadang-kadang segelintir daripada kita, entah akal dan fikiran itu entah terletak di mana. Adakah di kaki, adakah di punggung, adakah di kemaluan, entahlah. Susah untuk saya memperkatakan. Sedangkan niat saya untuk berkahwin dengan anak orang bukanlah untuk tunjuk-menunjuk saya boleh berkahwin dengan artis ke. Bukanlah untuk menunjukkan bahawa saya ni gunakan pangkat, gunakan kuasa, gunakan populariti. Habis oleh kerana saya, niat saya nak berkahwin dengan anak orang, nak mengelakkan daripada maksiat dan daripada zina, nak mengelakkan daripada perkara mungkar, memikir mengenai masa depan, memikir mengenai keluarga, masa depan, perniagaan, memikir apabila esok-esok emak dan ayah sudah tiada, kita ni akan mengganti tempat emak dan ayah. Itu yang dipikirkannya. Bab berkahwin ni. Kita jangan fikir bab berkahwin ni bab main-main. Sebab tu bab berkahwin nak hendak dilihat harta, hendak dilihat keturunan, pangkat, darjat. Tidak ada akal dan fikiran segelintir daripada mereka. Dahlah bercakap dengan saya seperti tempoh hari saya cakap. Tiada gambar, tiada akaun yang private. Letak gambar CCTV.
Saya berasa malas juga. Saya membuat video call pada orang terbabit. Tapi orang terbabit tak nak angkat. Orang yang saya masukkan tu, oh ya, itu orang lain, bukan orang tu. Ada lagi satu orang yang cakap pasal kat saya sesuatu. Orang-orang yang pakai gambar CCTV ni, gambar pakai akaun private ni, apabila dia buat video call, tak nak dia angkatnya video call. Sebaliknya dia boleh balas apa? Buat apa aku nak angkat video call dengan orang macam kau? Malas lah. Oh malas. Kalau sound dengan kita, menyalak dengan kita berbagai, tak malas. Saya cakap terang-terang di dalam media sosial Facebook ni. Saya bukan nak tunjuk gangster, bukan nak tunjuk hebat. Saya ni insan biasa saja, manusia biasa saja. Seperti anda juga. Tiada orang di muka bumi ni yang hebat. Melayakan Tuhan yang satu. Tapi saya cakap terang, pada segelintir daripada mereka ni, jika jumpa di luar, jika saya kenal, jika mereka memperkenalkan diri mereka, kalau saya tak sembuhkan kicap di mulut, jangan menyalahkan saya. Saya cacat saya, OKU saya. Jangan ingat saya tak boleh nak belasah orang. Jangan ingat saya tak boleh nak pukul bantai orang. Mereka ni hanya hero, hanya tunjuk something di dalam media sosial. Luar media sosial macam tarik kucing seorang-seorang. Saya hanya menunggu saat dan seketika saja. Segelintir daripada mereka ni, yang mana asyik bercakap, yang asyik iri hati, mata merah, mengenai saya dengan UKAS Ros akan, jika ada jodoh ingin berkahwin, tidak boleh melihat orang lain bahagia. Inilah masalah masyarakat Melayu kita. Macam mana Melayu nak maju? Kita sudah pun merdeka, baru-baru ni menyambut kemerdekaan. Kemerdekaan untuk negara. Negara sudah merdeka. Bagaimana pula rakyatnya? Orang-orangnya termasuk kita. Adakah kita semua sudah merdeka? Saya rasa belum lagi. Bangsa kita masih lemah lagi berbanding bangsa lain. Sebelum kita cakap pasal bangsa lain, kita perlu jaga pelihara halaman bangsa kita terlebih dahulu. Bangsa kita masih lagi lemah. Jangan nak cakaplah pasal bangsa lain. Itu ini, China macam tu, macam ni, India macam tu, macam ni. Kita Melayu, apa kurangnya? Masih lemah. Dia kalau menyebut mengenai kemerdekaan, kita suatu ketika dahulu dijajah. Sekarang ni juga, kita anak-anak muda kita telah pun dijajah oleh negara barat. Seperti gadget-gadget yang kita gunakan. Seperti alat-alat canggih yang kita gunakan. Sedikit demi sedikit kita telah dijajah oleh negara barat. Tak sedar-sedar disedari. Sebagai contohnya, game-game di Play Store, Google Play Store, Apple Store. Game-game seperti yang melibatkan perjudian, duit, membayar. Jika anda ingin menang, anda harus membayar. Antaranya game-game seperti Clash of Clans, PUBG, Mobile Legends. Benda-benda ni semua harus main duit, berjudi. Dari situ kita tidak boleh memikirkan ke, adakah kita ni telah dijajah minda mindset kepala otak kita sehingga segelintir anak-anak kita rosak disebabkan benda ni semua. Tiap-tiap masa main game di telefon. Telefon seolah-olah menjadi surga untuk segelintir orang-orang kita, budak-budak kita zaman sekarang. Surga untuk mereka. Sedangkan akhirat menanti. Akhirat lebih jauh lebih lagi daripada apa yang kita melihat sekarang di dalam handphone kita. Ingat kawan-kawan sahabat semua. Negara Malaysia dah merdeka. Tetapi orang-orang kita
segelintir yang masih belum lagi merdeka. Apatah lagi, banyak penyakit dalam masyarakat kita. Penyakit hasad dengki, iri hati, mata merah. Ada juga yang tidak kurang penyakit mengambil dadah, mak grian, mak pek, isak dadah, isak ganja, isak benda-benda yang terlarang. Maka benda-benda yang terlarang dalam Islam, benda yang menghayalkan. Banyak sana sini anak-anak kita rosak kerana dadah. Dan kita yang lain boleh bersalah, menyolak. Merdeka. Apa yang merdekanya? Sedangkan kita yang lain masih belum merdeka lagi. Sebagai contoh tadi saya berikan. Game di Google Play Store, di Apple Store. Budak-budak menghisap dadah, mengambil barang-barang terlarang, mengambil barang-barang haram. Benda yang menghayalkan itu adalah haram. Belum lagi merdeka. Kita kena tanam semangat. Apa yang perlu dibuat? Kita kena tanam semangat jati diri. Berusaha sungguh-sungguh. Majukan bangsa kita. Jangan hari-hari asyik bergaduh dengan bangsa sendiri. Melihat Melayu lain bergaduh. Melihat Melayu lain sakit hati, mata merah. Jangan menjadi akal fikiran yang kolok, bodoh. Tidak ada kepala otak. Jika bangsa lain bercakap mengenai bangsa kita, orang India ke, orang Cina ke, orang Mak Saleh ke, kita malah. Mereka kata Melayu bodoh, Melayu malas, Melayu itu, Melayu ini. Kita malah. Tapi segelintir daripada orang kita itu sendiri yang memang benar-benar mencemarkan bangsa kita sendiri. Kita masih belum merdeka lagi. Negara sudah merdeka, tidak dinafikan. Kita nak sambut merdeka pun tidak salah. Sambutlah hari kemerdekaan. Tapi kena ingat, dalam jati diri masing-masing belum ada semangat merdeka lagi. Merdeka dalam bab apa? Seperti yang saya katakan tadi. Gejala sosial, permainan-permainan yang nampak sedikit demi sedikit kita dijajah oleh pihak barat. Takkan yang buat benda game permainan itu semua orang kita? Adakah orang Melayu yang buat game-game seperti Fortnite, PUBG, Mobile Legends? Saya tidak betul, tak ada pun orang Melayu kita yang buat game-game macam itu. Yang buat siapa? Mak Saleh. Orang-orang asing. Dan game-game seperti itu, kalau kita nak menang, kena bayar dengan duit. Memain duit seolah-olah membawa kita kepada perjudian. Apabila budak-budak sekuntir daripada budak anak-anak muda kita ni melibatkan pada benda yang bermain duit, melibatkan pada perjudian akan rosak. Itu yang suatu ketika dulu keluar di dalam surat khabar. Disebabkan main game di handset, laki bini bercerai. Disebabkan main game di handset, laki lupa nak beli nafkah pada bini. Anak bini diketepikan disebabkan handset, disebabkan game. Disebabkan main handset, malas nak pergi sekolah, konten sekolah, lari daripada sekolah. Disebabkan game punya pasal, macam-macam masalah. Pendekkan cerita, saya mengharap kepada semua, jauhilah hasad dengki. Penyakit PhD ni sekurang-kurangnya nak diberhentikan memang payah. Sebab mulut orang payah nak tutup. Mulut tempayan senang nak tutup. Apa yang kita boleh buat di kalangan pada kita yang mempunyai akal dan fikiran, menjauhkan benda-benda penyakit sebegini. Sebaliknya kita berusaha untuk menaikkan martabat bangsa kita. Terapkan nilai-nilai murni, etika. Terapkan semangat kemerdekaan kepada generasi-generasi muda. Didik mereka.
kenal erti kemerdekaan orang-orang yang terdahulu. Pernah ialah berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Maksud bagaimana tok nenek moyang kita yang terdahulu menuntut kemerdekaan, duduk dalam kesusahan, nak makan susah, nak itu ini susah. Kita zaman sekarang, generasi muda bersyukur tak amat sangat. Di rumah ada wifi, internet, ada handset, ada peti ais, ada kelengkapan di rumah. Yang mana yang boleh kita rasai. Banyak generasi-generasi muda zaman sekarang bersyukur duduk dalam kesenangan. Memang hakikatnya bukan semua yang duduk dalam kesenangan. Ada juga yang duduk dalam kesusahan. Tapi zaman tok nenek moyang kita dahulu, zaman Jepun, zaman komunis, duduk dalam ketakutan, duduk dalam kerisauan. Hari-hari sentiasa kena berperang. Baik lelaki maupun perempuan, sedangkan kaum perempuan, kaum wanita yang terdahulu zaman komunis sanggup mengangkat senjata untuk mempertahankan ibu pertiwi, mempertahankan kampung-kampung dan bandar-bandar daripada ancaman komunis. Kita ni, perempuan-perempuan wanita zaman sekarang, apa yang kita lakukan? Gosip sana sini, mensualat tingkap, bercerita tentang benda yang tak berfaedah, fashion yang tak bertempat, yang tak bertutup aurat. Apabila memakai seksi-seksi dan sebagainya, lelaki pula yang dipersalahkan. Siapa yang suruh tengok kalau pakai seksi macam tu? Itu yang diperkatakan perempuan kadang-kadang. Lelaki yang dipersalahkan. Sedangkan perempuan itu tak hati-hati untuk tutup aurat. Tak hati-hati untuk memakai pakaian muslimah. Pakaian yang sesuai untuk kita oleh Islam, umat Islam. Ikut fashion barat, bukan fashion orang kita. Fashion barat, buka sana, buka sini. Menampakkan buah dada, menampakkan punggung. Nilai baju pakaian tradisional orang Melayu kita pun telah lama dilupakan. Pakaian songket, baju, apa-apa fashion yang terdahulu banyak dilupakan. Semua sekarang menggunakan fashion zaman sekarang. Dan segelintirnya tidak sesuai, menjolok mata. Apabila segelintir ada orang perempuan yang memakai pakaian yang menjolok mata. Kita boleh buat. Bangsa kita boleh pergi jauh. Kita tidak mahu bangsa kita dikatakan lemah. Bangsa kita dikatakan tidak boleh melakukan apa benda yang bangsa lain boleh buat. Kita tidak mahu bak kata hang tua. Takkan Melayu hilang di dunia. Kita tidak mahu Melayu hilang di dunia. Dek kerana segelintir daripada orang Melayu kita berpecah belah dan sebagainya. Minta maaf ya kawan-kawan sahabat pagi-pagi ini. Ada sedikit teguran sindiran yang mungkin segelintir daripada anda orang semua terasa. Saya bercakap ini pun adalah sedikit nasihat untuk saya juga. Sebab kita ni manusia semuanya sama. Tidak boleh lalu daripada melakukan kesalahan-kesilapan. Tak perlulah nak cakap kau tu baik, aku baik. Tak perlulah yang baik punya. Hanya Tuhan yang satu sahaja yang tahu siapa baik, siapa jahat. Bagaimana isi hati manusia, masing-masing hati manusia. Dan sekarang kita dah habis roti. Roti pun dah habis. Tutup lantai untuk naik semua. Ya. Kepada mereka yang segelintir-segelintir ni, yang selalu rasa nak kecam saya. Nak kecam saya, kecamlah dalam media sosial. Kalau jumpa di luar, kalau saya kenal awak, awak kenal saya, awak nak bergaduh dengan saya, bersedialah. Ya. Jangan tunjuk hero, belagak, sansen di dalam media sosial. Dalam media sosial ini bukan tempat untuk sansen, tunjuk belagak dan sebagainya.
Orang menggunakan media sosial untuk buat benda yang berfaedah. Berkawan, berniaga, mencari sahabat lama, mencari keluarga lama. Ini segelintir daripada anda duduk dalam media sosial, nak bergaduh dengan orang, cari pasal dengan orang. Lepas tu bila orang nak bahagia, seperti saya sebagai contoh, saya nak berkahwin dengan kuasa Sandros. Anda orang segelintir, mata merah, iri hati. Heran saya herannya. Okey, sampai di sini saja live saya untuk pagi ini. Kalau ada apa-apa perkataan yang saya cakap mengulis hati perasaan orang lain, saya mohon minta maaf banyak-banyak sebab saya ni bukan apa. Saya ada bercakap betul terang kadang-kadang. Jangan kita bercakap berpusing-pusing. Jangan bercakap hanya memikir seperti segelintir orang yang tidak punya akal dan fikiran. Walhal Tuhan mencipta manusia dengan akal dan fikiran, tetapi tidak boleh memikir secara elok, secara waras. Dari itu saya akhirkan live streaming saya. Jangan lupa kepada yang ada Facebook, ikut perkembangan semasa saya di Facebook, post-post saya, video-video saya. Yang ada Instagram, add saya di Instagram saya Adjan Ali bin Farjan Ali. YouTube saya ada YouTube channel saya Adjan Ali bin Farjan Ali, YouTube channel. Subscribe ke YouTube channel saya. Ramai-ramai subscribe, bagi tahu rakan-rakan dan member-member, so subscribe. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kepada semua.